Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak akan kongsikan beberapa kisah seram, di mana kisah seram tersebut dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Dan salah satu daripada kisah seram tersebut akak petik daripada sebuah blog. Kalau korang nak tahu apa yang akak ingin kongsikan pada kali ini, jom teruskan dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jom korang, akak mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ni, dia agak pelik sikit. Sebab apa tahu? Sebab someone ni, subscriber yang share kisah ni, dia pergi masuk hutan 9 orang, tapi dia balik 11 orang pula. So, kisah kali ni sebenarnya dikongsikan oleh Azmi. Azmi ni, dia dah banyak tahu menyumbang cerita untuk channel ni. Dan kali ni, Azmi berkongsi lagi cerita untuk akak. So, akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Azmi. Okey, kisah kali ni terjadi dalam tahun 2010 ke 2012, macam tu lah seingat Azmi kan. Satu hari masa kejadian tu, Azmi dengan kawan-kawan dia ni nak plan pergi menyelam, nak menembak ikan di sungai. Sungai tu dalam hutan lah kan. So, lokasi Azmi memang rahsiakan. Untuk pengetahuan korang, Azmi dengan kawan-kawan dia ni memang gemar dengan aktiviti menembak ikan ni. That's why lah Azmi selalu share kisah dia berkempen lah, menembak ikan dan sebagainya. Azmi dengan kawan-kawan dia ni dah lalui pengalaman ni di negeri Pahang. Mereka masa tu plan nak pergi balik je. Nak pergi hari ni, balik hari ni juga. Tak adalah nak berkemping ke dalam hutan tu kan. Jadinya, mereka ni nak pergi pagi, lepas tu nak balik bila dah tiba waktu petang. Tempat yang mereka nak pergi ni akan ambil masa 5 ke 4 jam atau balik pula akak untuk sampai ke sana. Mereka pergi 9 orang tau. Nama-nama semua memang Azmi turut rahsiakan. Bila tiba hari nak pergi ke tempat tersebut, mereka semua menaiki motor untuk pergi ke sana. Mereka semua pun dia parking lah motor di dalam hutan tu, berdekatan dengan tu kan. Walau bagaimanapun, mereka nak sampai ke satu lubuk yang mereka nak pergi ni, mereka perlu berjalan kaki. Maknanya agak jauh lagi ke dalam lah kan. Sambil dia jalan kaki dalam hutan tu, bila jumpa satu lubuk ni, mereka akan berhenti lah untuk menyelam. Bukan lubuk yang itu yang mereka inginkan sebenarnya. Ada lubuk yang lain. Tapi bila sampai dari satu lubuk ke satu lubuk, mereka ambil lah kesempatan tu untuk cari ikan dekat situ. Manalah tahu ada ikan dekat situ kan. So, bila dah berjalan kaki lebih kurang dalam 4 jam macam tu, mereka pun sampailah di lubuk batu hampar. Masa tu Azmi berada di belakang sekali di antara kawan-kawan dia. Bila semua dah sampai di lubuk tu, Azmi ada ternampak 2 orang yang sedang menangkap ikan tau. Orang tu dia macam ayah dan anak, kecil dan besar. Macam tu lah. Orang tu berpakaian biasa-biasa je. Tak nampak pun pelik. Tak ada apa yang agak mencurigakan pun. Masa mereka sampai tu, seorang demi seorang lalu dekat orang tu tau. Semua kawan-kawan Azmi dia buat tak tahu je dekat orang tu. Jadi Azmi rasa pelik. Bila tiba giliran Azmi,
lalu dekat dengan orang tu. Azmi tengok orang tu mencucuk ikan yang besar tu, tengah cucuk ikan dalam air tau, menggunakan serampang mata 3. Akak tak tahulah benda apa tu. Manakala seorang lagi yang kecil tu dia pegang ikan yang dah ditangkap. Macam tu lah. Masa tu Azmi dia mula rasa pelik dan tertanya-tanya, dapat ke ikan dengan cara macam tu? Bila Azmi betul-betul berada di depan 2 orang tu, dia pun bertanyalah kepada mereka berdua tu, abang, dapat ke ikan guna serampang mata 3 tu? Mereka berdua tu diam je, tak jawab apa-apa pun. Malah sapaan Azmi tu tak dipedulikan. Masa tu jugalah Azmi tengok ke arah kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia dah jauh pun dekat depan. Azmi dah ditinggalkan. 2 orang yang dia tak kenali tu hanya melihat je pada Azmi. Lepas tu dia tersenyum pada Azmi. Dah lah tanya soalan, tak dijawab. Sentap jugalah Azmi rasa. Tapi dia dah lemparkan senyuman tu, kira okey lah kan. Azmi tak nak terleka dekat situ. Lagipun mereka tak jawab pun soalan Azmi. Jadinya Azmi pun dia berlalu pergi, dia tinggalkan mereka berdua tu. Tapi kan, baru je Azmi melangkah berlalu pergi tu, dalam 7-8 langkah macam tu lah, dia toleh semula kat belakang tau. 2 orang tu dah tak ada. Pelik jugalah Azmi rasa. Lepas tu, cepat betul mereka hilang. Takkanlah dari dalam air boleh secepat tu naik ke darat kan? Tak masuk akal lah. Sedangkan tadi mereka berada di tengah-tengah sungai tau. Bukannya tepi sungai pun. Kalaulah mereka ni pergi sekalipun, maksudnya nak naik ke darat sekalipun, mestilah Azmi ni ada dengar pergerakan mereka berjalan dalam air. Takkan air tak berkocak ke apa ke? Jarak mereka bukan jauh mana pun dengan Azmi. Azmi melangkah berlalu tadi pun tak sampai 10 langkah. Kalau 10 langkah sekalipun, tetap terlalu dekat lagi tau. Terkejut jugalah Azmi masa tu. Tapi dia cuba tenangkan diri dia. Dia tak nak fikir yang bukan-bukan. So, dia mempercepatkan langkah kaki dia untuk sampai kepada kawan-kawan dia. Agak jauh jugalah dia ditinggalkan pada masa tu. Masa Azmi duduk berjalan mengejar kawan-kawan dia, yang kat depan tu kan, Azmi terfikir jugalah, agak-agak lah kawan-kawan dia ni nampak tak 2 orang tu yang dia nampak tadi? Ke kawan-kawan dia memang tak nampak? Ke dia seorang je yang nampak? Macam tu lah bermain di fikiran Azmi tau. Azmi malas nak serabutkan fikiran dia, kepala dia. Dia pun teruskan berjalan sehinggalah sampai kepada kawan-kawan dia. Bila sampai, Azmi dia tak tanya pun dekat kawan-kawan dia mengenai apa yang dia dah lalui. 2 lelaki yang ditegur. Lelaki ke? Akak ada cakap lelaki ke? Okey, mengenai 2 orang yang ditegur tadi. Mereka pun mulakanlah aktiviti mereka untuk menyelam dekat lubuk yang depan tu. Tak tahulah lubuk apa kan. Sedang mereka asyik menyelam, dia tembak ikan macam tu, tembak ikan dan sebagainya lah macam tu. Sedar tak sedar mereka dah jauh masuk ke dalam hutan. Dan hari pun dah lewat petang tau korang. Masa tu kawan Azmi pun dia cakap lah, korang dah jam 6 petang ni korang, jomlah kita beransur balik. Banyak jugalah hasil tangkapan mereka pada masa tu. Tapi kan, dek kerana terleka dengan hasil tangkapan itulah makanya mereka masih berada di dalam hutan tersebut pada pukul 6 petang. Jadi mereka pun semua sepakatlah, setujulah masing-masing buat keputusan untuk bergerak balik lah kan. Lagipun mereka masuk hutan tu dah melebihi target sebenarnya. Sebab untuk sampai kat tempat motor mereka semula, mereka perlu tembuhi masa berjam-jam tau. Seperti mana mereka datang tadi, macam itulah masa yang diperlukan untuk balik semula. Kalau mereka agak kuat sikit, bolehlah buka langkah laju sikit kan. Kalau mereka gerak pukul 6 petang, agak-agak kurang lah pukul berapa mereka nak sampai dekat motor mereka. Confirm lah dah gelap, dah malam kan. Masa perjalanan nak balik tu, mereka semua mempercepatkanlah langkah kaki diorang. Sebab kalau boleh lah, mereka tak nak sampai dekat motor mereka ni lewat malam. Bila mereka semua duduk jalan dalam gelap hutan tu, sampailah mereka dekat lubuk batu hampar tu semula tau. Mula dari situlah kejadian pelik berlaku. Trek yang mereka lalui ni trek hutan, bukan lalu tepi sungai, bukannya lalu dekat tengah-tengah hutan yang tak ada trek tau. Dan pada masa tu juga mereka
mereka semua tak bawa lampu suluh pun. Dalam mereka duk berjalan tu, mereka semua berjalan senyap je, tak banyak yang bercakap. Kalau bercakap pun yang penting je. Masa tu Azmi dia kedua terbelakang. Dia lihatlah trek tu mereka lalui ni macam cerah je, macam ada seseorang yang menyuluh laluan mereka tau. Sedangkan masa tu bulan memang gelap. Dalam 9 orang mereka semua tu, tak ada seorang pun yang tersadung di akar-akar pokok. Dalam semua 9 orang tu, tak ada seorang pun yang tersadung di akar-akar pokok tau. Sedangkan akar pokok memang banyak lah kat situ kan. Azmi dia cuba juga untuk toleh ke belakang. Lepas tu dia tengok dekat atas, dia tengok sekeliling kan. Tak ada apa-apa pun yang pelik. Yang ada belakang dia hanyalah kawan dia yang last sekali. Dan yang lebih peliknya berlaku lepas tu, mereka sampai ke motor ambil masa 3 jam setengah je korang. Cepatlah pula. Memang cepatlah kan. Bila sampai semua dekat parking motor, kawan-kawan Azmi pun dia kira lah orang yang belum sampai tau. Dia kira sampai cukup 9 tau. Bila semua dah sampai, kawan dia pun pergilah tanya pada Azmi senyap-senyap je. Tak adalah dia nak cakap, oi korang gini-gini. Malam tu agak-agak lah kan. So dia pergi dekat Azmi, dia suruh Azmi cuba kira semua 9 orang tu. Betul ke cukup 9 orang? Bila Azmi kira betul-betul tau. Sebab kawan dia minta kira kan. Banyaknya kan. Bila Azmi kira je, ada 11 orang tu korang. Macam mana pula boleh ada 11 orang? Betul lah cakap kawan dia. Kawan dia bisik, aku kira ada 11 orang, bukan 9 orang. Jadi kawan dia tak nak kecohkan keadaan, sebab tu dia pergi bisik pada Azmi. Lepas tu Azmi bagi tahu kawan dia, betul lah ada 11 orang. Terkejut jugalah Azmi masa tu. Kawan dia yang kira tadi pun memang terkejut. Lepas tu mereka semua 9 orang je, tapi bila kira dah jadi 11 orang. Akak ulang lagi ayat akak. Mereka berkumpul lah dekat satu tempat. Nak asing kan, nak tengok siapa lah yang bertambah kan. Siapa pula yang dah masuk dalam kumpulan mereka ni. Masing-masing cuba kenal kawan masing-masing. Ada rakan-rakan, maksudnya ada kawan-kawan ni macam pelik. Kenapa nak kena kenal kawan-kawan masing-masing, sedangkan masing-masing memang dah kenal kan. Manakala lepas tu barulah mereka sedari yang 2 orang lagi tu sebenarnya memang bukan daripada kalangan kawan-kawan dia. Yang 2 orang lagi tu sebenarnya pergi berdiri di atas satu batu besar tau. Jarak 2 orang tu dengan mereka hanya dalam 50 meter sahaja. Dalam kegelapan malam tu, mereka nampak 2 orang tu hanya macam terbayang-bayang, tak nampak wajah jelas, tapi bentuk badan memang nampak. Masa tu dia tak terfikir pun ada macam kelibat kanak-kanak macam tu kan. Kan tadi akak cakap ada seorang besar, ada seorang kecil. So masa tu yang peliknya mereka tak nampak pun seorang kecil, seorang besar, semua nampak sama je. Azmi tengok mereka berdua tu macam sama je dengan orang yang ditegur dekat lubuk batu hampar tadi tau. Seorang besar, seorang lagi kecil, sama sebiji. Tapi masa berjalan tu memang mereka tak nampak pun ada yang kecil ke. Kalau kita nampak kan ada susuk tubuh kecil, dia nampak kecil kan. Tapi tak, mereka nampak sama je. Dan mereka tak kira pun masa jalan tu ada 9 ke 11 ke. Yang pasti mereka nampak sama orang, sama sebaya je semua. Bila mereka nak menuju ke motor, kawan Azmi cakap lah kepada Azmi, kau ambil ikan seko, kau tanam dalam pasir, jangan bawa balik semua. Azmi pun diikutlah pada arahan kawan dia tu. Dalam mereka duk jalan menuju ke motor tu, sempat juga Azmi dia toleh ke arah 2 orang tadi. Lepas tu dia tengok dengan jelas memang 2 orang tu berjalan masuk ke dalam hutan. Okey, bila mereka semua dalam perjalanan ke rumah masing-masing, dah bawa motor, yang mana berkongsi lah, yang mana sendiri-sendirilah. Tak ada apa pun yang berlaku. Alhamdulillah sampai jugalah mereka ke rumah. Keesokan harinya, mereka yang tahu akan cerita ni, dia tak ceritakan kepada kawan-kawan dia ni yang tak tahu. Biarlah rahsia. Hanya 4 orang je yang tahu peristiwa tu tau. Itulah kisah misteri Azmi. Kisah ni taklah seram mana, tapi ianya penuh dengan misteri. Tapi korang, kalau korang tengokkan kepada 2 orang tu, mahu meremang jugalah. Sebab cakapnya tak cakap apa pun. Disoalnya langsung tak dijawab, cuma berdiri tercegat je. Ditanya langsung tak jawab. Tiba-tiba je join balik sama-sama. Mujulah tak ada yang ikut sampai ke rumah.
Apapun, mulakan setiap perbuatan kita dengan bacaan bismillah, dan kalau boleh diulang-ulang setiap kali berbuat sesuatu adalah lebih baik. InsyaAllah berkatnya akan membantu kita setidaknya untuk tenang bila melalui setiap situasi seumpama ini. Sekian kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah Kesumat, karya dari Nora, di mana kisah ni, kisah seram kali ini adalah kisah seorang pemuda yang dikenali sebagai Emir. Emir suatu hari ni dia ada bermimpi tau. Masa tu Emir dalam mimpi dia lah. So dia berlari lintang pukang meredah malam yang diterangi dengan cahaya bulan yang mengambang. Dia dikejar 2 ekor anjing yang menakutkan. Dekat belakang Emir masa tu ada 2 ekor anjing yang memang besar, muka garang sangat, menyeringai sambil-sambil tu mengejar dia tau. So mata anjing-anjing tu memang merah menyala, air liur anjing tu belenja-lenja dari celah-celah taring dia yang terjulur keluar dari mulut anjing tersebut. Perasaan takutnya Amir pada masa tu tak terkata tau. Walaupun sekadar mimpi, tapi terasa seperti benar-benar sedang lalui saat yang mencemaskan dan menakutkan. Semakin lama anjing-anjing tu semakin dekat dengan Emir, dan akhirnya Emir dia tak mampu lagi dah nak lari dengan lebih laju ke depan ke belakang. Dia tak mampu dah. Salah seekor daripada anjing tu telah menerpa kepada Emir dan menongkak betis Emir. Menongkak maksud menggigit lah, lebih kurang macam tu lah kan. Dia gigit betis Emir. Lepas tu Emir pun dia meraung tau. Dia meraung sekuat hati. Lepas tu dia terus rebah. Serentak dengan tu juga mata Emir terbuka luas. Dia cepat-cepat terbangun. Badan dia menjentat macam spring patah dari perbaringan tau. Macam tu lah. Tercungap-cungap dia pada masa tu. Dia nak cuba balik ambil nafas dia, nak susun nafas dia, sambil mata dia tu melilau di sekeliling bilik dia. Rupa-rupanya dia bermimpi. Alhamdulillah, full lega lah dia rasa pada masa tu bila dia sedar dia hanya bermimpi. Tapi korang, Emir dia rasa sakit sangat pada betis dia, bahagian yang digigit tau. Dia masa tu merungut lah. Dia kata, adulah sakitnya betis aku ni. Kenapalah tiba-tiba boleh sakit sangat macam ni. Sakit sangat. Rasa macam betul-betul baru lepas kena gigit. Lepas tu Emir pun dia pun segera selakkan selimut, dan dia tergamam tau. Tergamam sangat bila dia nampak ada kesan lebam biru pada labu betih kiri dia. Tempat yang sama digigit oleh anjing dalam mimpi dia sebentar tadi. Dahi Emir dia berkerut-kerut. Dia macam pelik tau. Aku mimpi ke realiti ke? Macam tu lah. Aku mimpi je kan? Tapi kenapa betis aku ni ada kesan macam kena gigit pula? Dia macam tertanya-tanya, dan pertanyaan tu tak hilang tau dari fikiran dia. Emir ni dia terpinga-pinga sendiri. Lepas tu dia tak nak fikir, tapi dia fikir juga apa yang berlaku sebenarnya. Bila dia tengok jam dekat atas meja dia, masa tu jam menunjukkan dah pukul 5:30 pagi. Emir dia tak nak dah menyambung tidur semula. Lepas tu dia cuba bangkit dari katil dia untuk turun. Dia nak pijak kat lantai tau. Saat kaki dia nak pijak kat lantai, Emir dia terasa sangat berbisa yang mencengkam pada bahagian kaki dia. Sehingga kan Emir ni dia melangkah agak lama tau untuk sampai ke bilik air. Dia nak basuh muka kan. Langkah dia jap terhenti, jap terhenti. Bila berhenti je dia rasa berdenyut nyut mencengkam tau. Memang nyut. Berjalan pun memang nyut. Macam tu lah. Selesai je mandi, Emir pun dia gagahkan diri. Dia mengerjakan solat subuh. Lang-lang kan nak basuh muka, mandi sekali lah. Seksanya tau ketika dia masa nak duduk antara 2 sujud. Sakitnya Tuhan sahaja yang tahu. Dan sebaik saja dia memberi salam, Emir pun dia melunjurkan kaki dia. Dia nak relax. So masa tu kain pelekat dia selak perlahan-lahan. Lepas tu Emir dia tergamam lagi bila dia tengok betis dia dah semakin membengkak. Yang tadi biru sekarang makin membekak. Dia macam terkejut lah apa yang sebenarnya dah berlaku. Emir mula menahan kesakitan dengan menunjukkan reaksi muka-muka dia macam terkemut-kemut, macam denyut tak tahan sangat. Dia rasa macam berpeluh. Lepas tu rasa kejap sejuk kejap panas, macam tu lah. Dia rasa serba tak selesa tau. Lepas tu dia pun rasa macam masa dia menahan sakit tu
pandangan mata dia ni berpinah-pinah. Dia tengok macam kejap gelap, sekejap tak, macam nak pingsan kan. Amy dah tak tahan lagi. Dia tak tahan menanggung kesakitan pada masa tu. Dia akhirnya buat keputusan untuk panggil mak dia. Bolehlah mak dia datang, tolong-tolong apa yang patut ke, ikhtiarkan apa yang patut ke. Yang nyata sekali Emir memang dah hampir nak rebah, nak pingsan. Tapi dia sempatlah panggil mak, mak. Dia berteriak kuat tau, panggil mak dia tau, mak. Macam tu. Emir ni, nama mak dia ni Puan Murni. Macam tu. Puan Murni ni bila dah dengar suara si anak ni beria sangat memanggil-manggil dia kan, sambil berjalan menuju ke arah bilik si anak ni, sambil tu lah mulut dia ni bertanya, kenapa kamu ni Emir? Mak datang ni, sabar, kenapa kamu ni? Tiba-tiba Emir senyap. Lepas tu mak dia pun meluru lah masuk dalam bilik. Selepas masuk je dalam bilik si anak, Puan Murni ni dia mendapati Emir ni dah pingsan, dah tak sedar dah. Cemas lah Puan Murni ni pada masa tu. Lepas tu dia cubalah nak kejut-kejutkan Emir. Emir bangun, Emir bangun macam tu. Lepas tu Emir tak bangun juga. Terjerit-jerit lah mak dia. Dia panggil suami dia pula. Lepas tu suami dia pula lah nengokkan Dak Emir ni pada masa tu kan. Lepas tu dah tengok budak Emir ni, suami dia pun buat keputusan, nak telefon je ambulans, panggil je ambulans, kita bawa je di hospital. Macam tu Emir pun dikejarkan ke hospital. Sampai tengah hari macam tu lah Emir masih tak sedarkan diri. Punyalah lama dia punya pingsan. Peliknya doktor tak dapat nak mengesan sebarang punca yang menyebabkan Emir pingsan. Tak ada kesan apa-apa pun kecederaan kepada Emir tau. Jadi doktor bagi tahulah kepada mak ayah Emir ni, kami terpaksa tahan dia untuk pemeriksaan lanjut. Itu keputusan doktor. Kata doktor lah, bila Emir dia sedar, Puan Murni ni dia segera bertanya apa yang sebenarnya yang dah berlaku pada Emir. Kenapa Emir tiba-tiba je pingsan? Lepas tu Emir pun dia bagi tahulah kepada mak dia. Dia ceritalah dari A sampai Z. Kaki saya mak macam kena gigit benda, dah bengkak. Lepas tu sambil dia bercerita tu, sambil lah dia tunjuk ke arah kaki kiri dia tu. Lepas tu mak dia cakap lah, bengkak. Mak dia terkejut kan, dia tengok kaki Emir tu tak ada apa pun. Tak cukup dengan tu, Puan Murni ni dia pegang kepada bahagian kaki yang Emir maksudkan bengkak tu, yang duk kata bengkak. Dia pegang lah kan, pegang. Tak ada apa pun korang. Okey, semuanya nampak normal. Mak tengok kaki kamu ni okey je, mana ada bengkaknya, kata Puan Murni ni kepada Emir. Lepas tu Emir dia kebingungan, bingung bila dengar respon daripada mak dia macam tu. Mata dia mulalah nana. Dia memandang ke arah kaki dia, dia pandang sekeliling dia, pandangan mata dia ni jadi makin melebar. Dia tengok sana tengok sini serba tak kena. Lepas tu bekas gigitan anjing tu dah semakin menanah cepat tau. Kelihatan mula dihurungi dengan berangai. Berangai ni macam lalat lah kan, langau macam tu lah kan. So dia cakap lah dekat mak dia, mak, kaki saya luka mak, dah ada ulat tu. Dia tunjuk kaki dia, mak tolong buang. Mak tolong buang. Amy dia menggelupur tau atas katil sambil dia menyentak-nyentak kaki dia tu. Dia nak buangkan ulat-ulat tu tau. Dia tak selesa. Saat Emir nampak semua tu, Puan Murni dia terpinga-pinga. Apa dah jadi sebenarnya? Dia macam tak tahu nak cakap apa, nak respon apa. Kenapa ni Emir macam tu? Dia gosokkan si Emir ni, dia pelik tengok gelagat si Emir ni. Lepas tu sungguh dia memang tak nampak apa-apa pun, tak ada kesan luka pun kepada kaki anak tunggal dia tu tau. Tapi Emir dia seperti orang yang dirasuk, macam orang yang kena histeria, menjerit, terpekik, bagi tahu kaki dia dah semakin memburuk, dah semakin berulat. Seram korang kalau kita lalui keadaan seperti yang mana Emir lalui. Hanya Emir je yang perasan, yang nampak, yang merasai masa tu. Tapi korang, mak kepada Emir, ayah kepada Emir tak tahu pun, tak dapat nak lihat apa yang ditanggung oleh Emir. Okey, mak Emir ni dia rasa semakin risau dengan keadaan anak dia ni, sebab anak dia semakin meronta tau. So dia panggil husband dia, dia cakap husband dia, bang, kenapa dengan anak kita ni? Abang nampak apa-apa ke yang berlainan pada kaki dia? Abang nampak ke luka pada kaki dia ke? Apa-apa ke? Tanya Puan Murni kepada suami dia, Encik Latif tau. Lepas tu suami dia cakap lah,
Mana ada, abang tak nampak apa-apa pun. Risau dengan keadaan Amy, meronta-ronta macam tak betul tu kan. Mereka pun panggil doktor. Jadi doktor pun bergegaslah datang ke katil Emir. Doktor cuba untuk kawal keadaan pada masa tu, dan Emir terpaksa disuntik dengan ubat penenang. Rentetan daripada peristiwa tu lah, kaki kiri Emir tiba-tiba dia jadi semakin lemah tanpa diketahui puncanya. Sebab doktor sendiri tak nampak apa-apa pun yang berlaku pada kaki Emir tau. Sedangkan Emir dia tak henti-henti mengadu. Kaki dia digigit anjing dalam mimpi tu kan. Semua orang melihat kaki Emir ni masih dalam keadaan normal, sedangkan Emir ni dia nampak dengan jelas tau. Keadaan kaki dia yang semakin teruk masa tu yang semakin memburuk tau. Emir terpaksa ke tempat kerja dengan bertongkat. Sampai macam tu sekali keadaan dia. Walhal pada sekeliling tak ada apa pun yang terjejas pada kaki Emir tau. Tapi ketika di pejabat, Amy tak dapat nak tumpukan perhatian pada kerja. Dia tak boleh nak fokus. So entah kenapalah, dia rasa macam terlihat kelibat 2 ekor anjing yang sama dalam mimpi dia sedang mengawasi setiap pergerakan dia di setiap sudut. Bila dia bangun je, anjing-anjing tu macam kelihatan nak menderam. Lepas tu bersedia macam nak terkam ke arah dia. Lepas tu Amy dia mulalah rasa takut tau. Dia jadi takut nak bergerak ke mana-mana. Sehinggalah pernah dia terkencing di tempat duduk dia tahu, dekat office dia. Heboh satu office, satu pejabat dia tentang kejadian tersebut, di mana Emir ni dah terkencing dekat kerusi. Takkan malu Emir pada masa tu. Dek kerana rasa malu tu, Emir dia tak nak pergi dah office sebab dia telah ditertawakan oleh rakan-rakan office dia. Selepas daripada itulah Emir memang tekad dia tak nak ke office langsung. Puaslah bos dia telefon dia, cuba untuk bercakap dengan dia, nak pujuk dia. Amy tetap tak nak masuk kerja dah. Dia dah tak nak malukan diri dia. Dari seorang pekerja yang berdedikasi, yang bersemangat, yang berintegriti, gitulah, Amy berubah menjadi seorang yang sangat-sangat murung tau. Bukan sangat-sangat murung sahaja, tapi diri dia seolah-olah tidak terurus tau. Tidur malam je Amy sentiasa diganggu dengan mimpi dikejar oleh 2 ekor anjing tu. Sehinggalah Amy ni dia keliru lah, sama ada dia ni bermimpi ke ataupun kejadian tu memang betul-betul berlaku ke. Emir ni disangkakan tak dapat nak bezakan antara realiti dengan fantasi. Dia tak tahu dah. Dia macam kebingungan lah kan. So Puan Murni ni dia sentiasa beri semangat tau pada Amy. Dia tak nak masa depan Amy tu jadi musnah serta-merta macam tu lah. Jadi Puan Murni ni selalu cakap dekat Emir, Emir, kaki kamu ni tak ada apa-apa nak. Puaslah. Puan Murni ni atu ayat macam-macam lah. Dia nak yakinkan kepada Emir bahawasanya pandangan mata dia terhadap kaki dia tu sebenarnya macam imajinasi tau. Kaki dia okey, tapi Emir tak dapat menerima kepada semangat ataupun kepada nasihat ibu dia. So dia tetap juga cakap, tak mak dah rabun ke? Tengoklah tu. Emir tunjuk ke arah kaki dia. Keadaan Amy jadi semakin kusut. Dia semakin menggunakan perkataan yang kasar. Dia semakin degil. Bila dengan mak dia akan tinggikan suara. Dia bukan macam tu sebenarnya tau. Lepas tu dia marah lagi mak dia. Dah buruk kaki saya mak. Mak tengok, mak tak nampak ke kaki saya dah buruk? Dia marahkan mak dia. Puan Murni dengan Encik Latif ni dia tak tahu dah nak buat macam mana lagi. Dia tak tahu dah cara macam mana nak buktikan kepada Emir ni bahawa kaki dia ni okey je, baik-baik je. Malah mereka pula rasa macam pelik tau. Kenapa Emir ni asyik bagi tahu kaki dia semakin memburuk, kaki dia makin memekak, kaki dia berulat. Mereka ni macam nak selesaikan macam mana, tak ada idea tau. So satu hari masa nak dekat maghrib gitulah, Emir dia tertidur dekat beranda rumah tau. Angin petang masa tu bertiup sepoi-sepoi, membuatkan Emir ni semakin lena dekat situ. Tiba-tiba Emir merasakan kaki dia sakit yang teramat sakit tau. Bila dia buka mata, Emir terperanjat
terperanjat. Sebab dia melihat anjing yang selalu muncul dalam mimpi dia tu sedang memamah kaki kiri dia yang tengah sakit tu. Tanpa belah ihsan, anjing tu memang memamah kaki kiri si Amy tau. Apa lagi? Amy pun menggelepar lah ketakutan sambil meraung memanggil nama mak dia. Dia panggil lah mak, mak, ayah, ayah semua kan. Puan Murni dengan Cik Latif pun tergamam, terkejut melihat Amy tu tergolek dekat lantai dalam keadaan mata yang terbeliak, pandang atas apa semua, dengan mulut dia memang dah berbuih macam tu. Dia macam badan dia pun dah macam mengeras tau, menahan ketakutan, kesakitan, macam tu lah. Sejak daripada kejadian tu, Amy terlantar sakit. Dia dah tak boleh nak bangun, tak boleh nak duduk, tak boleh nak berdiri. Dia dah tak mampu lagi dah nak berjalan. Setiap kali makan, dia akan muntahkan semula. Bukan sekadar muntahkan apa-apa yang dia makan je tau, malah muntah dia tu bercampur dengan darah beku. Cubalah korang yang berjinkan betapa tersiksanya Emir pada masa tu. Semakin hari, tubuh Amy ni dia semakin kurus. Bila dibawa ke doktor, Puan Murni dengan Cik Latif terkejut apabila doktor bagi tahu bahawa Emir ni terpaksa menjalani rawatan tambah darah, tambah air. Macam tu lah, kena tambah dalam badan ni tau. Sebab darah hilang, air kurang. Tapi kan keadaan Amy tetap tak berubah. Ditambah darah, ditambah air tetap sama. Malah semakin membimbangkan apabila Amy ni tak lagi ingat siapa dia. Bila mak dia kadang-kadang tanya dia, ayah dia ke ajak sembang dengan dia, sentiasa nak berinteraksi dengan dia kan, dia macam tak sedar tau, itu diri dia. Dia kadang tak sedar itu ayah dia, itu mak dia, apatah lagi orang luar kan. Lepas tu adalah seorang saudara Encik Latif ni datang ke rumah melawat. Lepas tu saudara Encik Latif ni dia menyarankan supaya Emir ni dibawa berubat secara tradisional. Barulah Encik Latif dengan Puan Murni ni dia tersedar. Kenapalah selama hari ni dia tak terfikir pun nak berubat secara tradisional, nak jumpa ustaz ke, nak ikhtiar dengan cara kampung ke. Selama ni mereka terleka sebenarnya. Mereka menyangkakan bahawasanya Amy ni hanya sakit klinikal, sakit yang tak melibatkan kepada perkara-perkara yang kita boleh bayangkan macam mana tahu, perkara macam gaib macam tu kan. Maksudnya santau menyantau, kebomoh-membomohkan macam tu lah. Rupa-rupanya apabila Emir dibawa ke sebuah pusat perawatan Islam, barulah Encik Latif dan Puan Murni sedar bahawasanya anak mereka tu telah terkena santau. Okey, santau yang dihantar tu melalui mimpi yang menggunakan korban anjing hitam. Ada orang ni, orang tu dia marahkan kepada Emir sebab mungkinlah Emir ni dia disayangi oleh majikan dia. Lepas tu tempat duduk Emir tu telah ditabur dengan serbuk tulang. Maksudnya tempat kerja Emir tu dekat office dia ditabur dengan tulang anjing hitam tau. Lepas tu Emir pula dia dah terlangkah kepada serbuk tu. Lepas tu didatangi pula lepas tu dengan mimpi yang bukan-bukan mimpi pasal anjing tu. Mimpi tu menguatkan lagi kiriman perbuatan syirik khurafat tu kepada Emir tau. Minda Emir ni macam dipermainkan. Pada mata kasar dia lah, dia tengok kaki dia tu macam dah memburuk, macam sakit apa semua kan. Jin yang telah berjaya meresap ke dalam tubuh Emir ni telah mengelirukan minda Emir tau. Dia hasut pada Emir ni. Selagi Emir ni dia tengok kaki dia tu sakit, buruk, selagi itulah Emir ni takkan sembuh. Dia rasa diri dia takkan sembuh, dia rasa diri sakit. Si pengirim tu terus-terus mengirim bayangan melalui mimpi, dari satu mimpi kepada satu mimpi. Macam tu lah. Kalau dah tak puas hati tu, bila dah start buat dekat orang, itulah kita kata tak boleh nak dikontrol dah. Nak lagi buat, walaupun hakikatnya si pengantar ni tahu apa akibat daripada perbuatan dia. Lepas tu kan, apabila Emir ni dia dah tak mampu nak menggunakan akal waras dia sebab dah dilalui dengan mimpi-mimpi yang bukan-bukan. Lepas tu jadi mudahlah orang yang mengantar tu santau demi santau yang akhirnya mulai menjejaskan dalaman Emir tau, sehingga Emir ni mengeluarkan muntah darah, sehingga memudaratkan kepada organ badan, anggota badan Emir. Macam tu lah. Sepanjang rawatan tu jugalah Encik Latif dengan Puan Murni ni dia dapat melihat sendiri bermacam-macam benda keluar melalui
melalui muntahan Emir tau. Ada paku, ada serpihan tulang, ada kaca, ada jarum, macam-macam ada lagi dekat situ. Mujurlah Emir ni masih ada ruang untuk disembuhkan. Kalau terlambat sikit je, nyawanya mungkin akan melayang. Sembuh daripada sakit misteri tu, Emir pun dia hantar notis nak berhenti kerja. Dia dah tak nak kerja kat situ. Siapa pun yang menyantau dia, dia dah tak peduli dah. Apa yang penting bagi Emir ialah dia selamat dan jauh dari orang yang bersikap dengki, khianat, menjadi kesumat sehingga sanggup menyantau orang-orang yang tak bersalah. Jadi korang, kita sama-sama ambil iktibar daripada kisah ni supaya kita jangan terjebak dengan perkara syirik dan khurafat. Sekian sahaja 2 kisah yang akak kongsikan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya yang buruk kita jangan ikut tau. So kalau korang ada kisah-kisah seram untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM dengan Cengkeh Channel. Apa pun akan ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar daripada awal sehingga akhir dan sudi untuk sentiasa support pada Cengkeh Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.